Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam siri yang terakhir, iaitulah siri yang ke-41, syarah kepada kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya, di dalam bab asbab suqutil uqubati 'anil usah, sebab-sebab terlepas seksaan daripada orang-orang yang derhaka. Macam mana orang yang derhaka, orang ahli maksiat boleh membebaskan diri daripada seksaan? Ini yang kita nak. Kerana manusia ni tak lepas daripada dosa, tak lepas daripada derhaka kepada Allah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, macam mana nak buat? Inilah di antara sebab-sebab kita, insya-Allah. Apabila seorang mukmin melakukan maksiat, maka Allah membuka pintu rahmatnya supaya terlepas daripada seksa bila ia benar-benar ikhlas dan takut kepada Allah. Ini syarat dia. Allah akan lepas bila orang itu benar-benar ikhlas dan kembali kepada Allah. Sebahagian ulama telah mengkaji sebab-sebab yang boleh menghapuskan maksiat melalui nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan kami ringkaskan di sini kesimpulan penulis Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikenali dengan nama Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Apa dia sebut kepada kita dalam kitab ini? Orang-orang yang melakukan kejahatan akan gugur daripadanya seksa dalam neraka Jahannam dengan 12 sebab ini, insya-Allah. Kita harap kita dapat lakukan semua 12 ni. Kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Yang disebut daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini cantik kitab kita ni, dia tak cakap banyak. Dia ambil hadis, ambil Quran, ambil hadis, ambil huraian ulama sikit, selesai masalah. Kita bukan nak bincang panjang-panjang, kita nak buat kerja. Contohnya dalam perbincangan yang lepas, kita telah baca 93 dosa besar. Jadi kalau kita nak bincang panjang pun tak guna. Lepas belajar buat juga. Yang kita naknya lepas belajar, tinggal lah benda-benda tu. 93 dosa besar. Sebab yang pertama, at-taubatu. Sebab yang pertama, taubat. Taubat ni senang ke payah? Paling mudah. Yang payah nak buat kerja, nak tinggal mudah. Payah nak buat, kepayah nak tinggal. Tapi boleh jadi terbalik. Ulama kata orang ahli maksiat ni nak meninggalkan maksiat tu lebih payah daripada nak buat kebajikan lain. Dalilnya firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jahat. Apa yang jahat, yang tak baik itu, yang mensia-siakan salat. Mari orang kemudian tak sembahyang. Dan menurut hawa nafsu, na'udzubillah. Ini yang kita rimbang. Ini cerita orang dulu. Cerita kita lagu mana? Kita mak bapak yang duduk sembahyang ni, duduk salat ni, anak cucu, orang yang mari lepas kita ni, ada harapan ke? Semua anak-anak kita, 5 orang, 10 orang ni salat ke tak? Kena teliti. Biar kita pejamata rapat, mati. Pergi tengok, jalan rumah anak-anak tengok. Boleh kenal kita sembahyang ni. Tengok waktu azan pasal kereta dia lah tu. Boleh kenal lah nak tu baik tak baiknya. Jauh mau tak nak tu pun. Orang duduk kat masjid. Dia pakai seluar pendek tu pasal kereta. Ni, bimbang kita. Jadi pengganti orang yang kemudian datang mensia-siakan salat dan menurut hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh,
maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dizalimi sedikit pun. Cantik tak cantik? Ayat Quran ini bagi tawaran istimewa. Buka pintu luas-luas kepada kita. Manusia memang bersalah, tapi aku buka pintu taubat. Illa man taba wa amana wa amila salihan. 3 ayat Tuhan. Taubat, beriman, buat amal saleh. Kalau cakap beriman dengan muduk, ya amal saleh tak ada anggota tak buat, tak jadi. Dia panggil murjiah, kita belajar kan? Ada nasihat murjiah. Surah Maryam ayat 56-60. Dan firman Allah Ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Maksudnya kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan kebaikan dan menerangkan kebenaran. Ini tambah satu lagi. Taubat, buat baik dan jelaskan yang benar. Setelah kita tahu benda itu salah, kita undur balik, kita cerita kepada orang. Yang aku tinggal itu salah. Dulu aku tak tahu, tak mengaji. Sekarang ni aku belajar, alhamdulillah, tahu dah benda ni dosa, benda ni tak baik. Allahu Akbar. Orang kalau Allah Ta'ala tak iman dalam diri dia, Allah Ta'ala masuk iman, mudah yang nak tinggal. Malam tadi, anak terima satu SMS daripada seorang kawan. Dia kata, Ustaz, boleh tidak saya terima rasuah? Dan duit tu saya nak beli derma kepada mana-mana. Dia tak saya guna duit, dia tahu duit haram. Guna mana-mana. Anak jawab balik, terus ambil lah. Rasuah ni kalau kita terima, masuk dalam poket, belum sempat beli derma lagi, tu mati tiga tu. Bukankah kita pegang rasuah tu? Jangan ambil, kata bahaya dosa besar. Dia jawab lagi, alhamdulillah, saya telah menolak 100,000 orang nak bagi rasuah. Kita jawab balik, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala beri berkat kepada hidup Tuhan, keluarga Tuhan, harta Tuhan berkat, insyaAllah. Tengok, so gembira kita. Bagi nasihat dengan ujung jari, orang dengar 100,000, bukannya 10,000. Rasuah 100,000. Masya Allah. Dahsyat negara kita ni di antara tempat yang dahsyat dalam bidang rasuah. Ini cerita benar. Malah tadi dia berlaku. Allahu Akbar. Jadi syaratnya, lepas kita terima taubat, kita buat amal saleh, kita kena cerita kepada orang. Ini tambah satu lagi. Yang atas itu 3 dah. Tambah satu lagi yang 4. Maka terhadap mereka itulah akan menerima taubatnya. Dan akulah, kata Allah, akulah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 160. Taubat yang boleh menggugurkan dosa, menggugurkan seksa itu ialah taubat yang nasuha, iaitu taubat yang lahir daripada hati. Kalau taubat kata dengan mulut lah, tapi dalam hati lagi buat lagi, taubat dia tahu ya. Dia apa ni? Bukan hanya dengan lidah, taubatnya disertai dengan menyesal di atas maksiat yang dilakukan, berazam tidak akan mengulangi, dan bercita-cita akan beramal saleh. Lepas ni aku nak buat. Kalau duduk di kampung tak sesuai, kerana ramai kawan-kawan kita gini, tak semaya je, duduk belaga air je ni, duduk tunggu kedai kopi, ini duduk main tolak tidur botol, pindah, hijrah. Duduk di pondok, duduk di mana-mana tempat yang sesuai. Tempat ada. Tempat masih ada untuk kita lari daripada itu. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama mengatakan taubat itu boleh mengampunkan dosa dan tidak diambil kesalah dengan dosa-dosa itu, dan tidak ada suatu pun yang boleh mengampunkan dosa kecuali taubat saja. Jadi cara nak mengampunkan dosa kitanya, taubatkanlah boleh. Dengan syarat-syarat dia lah, mungkin dia akan sebut nanti. Kalau dia tak sebut sini, kita kena sebutlah syarat dia tu. Syarat yang pertamanya, tinggalkan benda tu serta-merta. Yang kedua, kalau terlibat dengan manusia, kita kena hantar balik barang-barang orang. Kalau terlibat dengan Allah Ta'ala, contohnya zakat, tak keluar zakat tu, kita qada balik zakat kita. Cuma dalam masalah salat ni, masalah semaya, jadi kita qada secara bila kita dapat. Yang pentingnya yang depan hari tu tidak akan tinggal lagi. Taubat semua-semua, insya-Allah. Anggaran. Firman Allah Ta'ala lagi, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mengerjakan sesuatu yang melampaui batas. Orang yang langgar batas Tuhan. Tuhan kata haram, kita pergi langgar. Terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala sifat dia pengampun, penyayang. Jadi taubat dengan taubat Tuhan terima. Ini satu. Sebab yang kedua, nak menggugurkan dosa kita, kesalahan kita, nak menghapuskan keesaan, istighfar. Sebab yang kedua, al-istighfar. Dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan mereka sedang mereka meminta ampun. Orang yang beristighfar, Tuhan tak azab dia. Surah Al-Anfal ayat 33. Sebenarnya istighfar termasuk dalam makna taubat. Makna taubat itu istighfar, minta maaf lah, minta ampun. Kerana istighfar artinya meminta ampun dosa yang dilakukan. Ia juga termasuk dalam makna sesal, menyesal di atas apa yang telah dilakukan. Kerana meminta ampun adalah tanda kesesalan. Cuma taubat lebih daripada istighfar. Kerana taubat mengandungi keazaman untuk meninggalkan maksiat di masa akan datang. Ingat, apa beza antara taubat dengan istighfar? Istighfar ni kita minta ampun yang lepas. Taubat ni kita tinggal yang lepas dan berazam tak mau buat untuk hadapan lagi. Tak lah. Aku tinggal ni, istilah orang Melayu kata, berpatah arang, berkerak rotan. Maknanya tak sambung dah ni. Tak lah. Dosa lepas tu tak mau dah kita. Mana kalau benda tu terlibatkan dengan alat-alat dengan apa, kita pecah berapa. Tak ada. Kalau terlibat dengan riba lagi tutup habis dalam akaun dah. Tak mau dah. Sebab yang ketiga, melakukan kebaikan. Melakukan amal yang salih. Ini sebab yang ketiga, al-amalus salih. Fi'lul hasanat. Buat benda baik. Firman Allah Ta'ala, Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Maksudnya, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Kebaikan akan menghilangkan kejahatan. Jadi kita tindak balik. Orang panggil buangnya itu masuk yang bagus. Surah Hud ayat 114. Sebab yang keempat, al-wuqu' fil masa'ib dunyawiyah. Sebab yang keempat, terkena musibah. Musibah, bala bencana mari timpa kita. Mana dalilnya? Kerana firman Allah Ta'ala, kerana berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kaffara Allah biha min khatayahu, muttafaqun alaih. Maksudnya tidak tertimpa ke atas seorang mukmin oleh sakit. Kita sakit. Hari ini siapa tu sakit? Sakit berlaku. Orang muda cara muda, tua cara tua. Kesakitan itu jangan kita marah dengan dia. Tapi jangan tak berubat. Kena berubat. Kena pergi jumpa doktor. Kena pergi amalkan ubat. Jangan kata aku ni biarlah sebab sakit dia menghapuskan dosa. Aku nak tawakal terus. Itu dia panggil menafikan tawakal. Tak, tawakal. Tapi kita makan ubat. Cuma kita kata segala kesakitan itu. Sekali pergi hospital kena injek. Tak apa 4-5 jarum kena. Sakit injek ni. Siapa yang Dr. Haji? Jadi setiapnya masuk jarum ke apa dia kena tu, kita anggap ini adalah kafarah. Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Pergi beli ubat sebotol sampai 20-30 ringgit. Itu kafarah. Allah Ta'ala nak hapuskan dia. Penat susahnya kita. Jaga anak. Nak kejut anak suruh solat pun payah. Apalagi nak bawa anak-anak pergi tempat mengaji ilmu. Oh susah. Apalagi penat mencari rezeki. Melengikan belakang. Membanting tulang kata orang. Nak cari rezeki. Itu semua. Susah hati. Ya duka cita. Duka cita. Masalah banyak. Susah hati. Terkena duri. Duri kena.
cocok kaki duri sakit, melainkan Allah hapuskan akan kesalahannya. Semua benda tadi Tuhan hapus kesalahan. Kan ada dalam hadis Nabi SAW beritahu, bila orang suka sayang pada seorang hamba-Nya, ibtalahu, Allah Taala uji dia. Tengok. Bila Tuhan sayang pada hamba-Nya, dia uji hamba tu. Kalau dia sabar, Allah Taala akan redha pada dia. Kalau dia tak sabar, Tuhan aku marah pada dia. Tak sabar lagi. Aku nak apa dosa mu ni? Marah Tuhan pula. Ni marah Tuhan. Tahu tak? Bila dia sakit, kalau dia ada masalah, telefon kita, Ustaz, apalah Tuhan buat saya begini? Kata awak marah Tuhan dah pula dah. Macam-macam manusia lagi. Marah ke Tuhan. Akan menghapuskan kesalahannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahawa terhapus dosa itu adalah dengan sebab tertimpa maksiat. Musibah terhapusnya dosa dengan sebab kena musibah, kena bala bencana. Maka ia bersabar, ia akan beruntung dengan mendapat pahala baru lebih daripada terhapus dosa. Dosa hapus, sabar pula, mari pula pahala baru. Untung tak untung kita? Untung 2 kali. Tetapi jika ia marah, kalau dia marah, apa jadi? Maka terhasillah dosa baru pula. Boleh dosa lain pula. Dosa lepas tak hapus, dosa baru pula mari. Penyakit pun tak hilang. Penyakit hilang kerana kita marah. Kalau kita marah, kita tumbuk orang kata, penyakit itu situ lah dia, pihak situ. Kalau dia hilang, tak hilang dah. Jadi penyakit tak hilang, marahnya mari. Tak ada beza. Satu. Dan kekalah penghapusan dosa yang lalu dengan sebab ditimpa musibah itu. Musibah mari, dosa kita yang lepas pun hilang. Alhamdulillah. Sebab yang kelima, azabul qabri. Allah Ta'ala timpa kepada orang ini kena seksa dalam kubur. Mudah-mudahan bila dia lepas pada keluar daripada kubur nanti, azab di akhiratnya kurang dah. Sebab dia lepas dari kena dalam kubur, kena dah. Yang ke-6, huru-hara ahwalu yaumil qiyamah. Huru-hara kesusahan hari kiamat pun dikira juga. Yang ke-7, syafa'ah. Syafa'ah maknanya pertolongan. Orang yang Allah izin untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Syafaat yang paling besar sekali, yang paling agung sekali, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi. Itu syafaat, tak lagi. Kemudian syafaat orang saleh. Mungkin tuan-tuan guru kita, tengok, ni murid aku ni. Dia belajar dengan aku dulu, ikhlas, tolong kita. Anak-anak yang mati kecil, kita dapat syafaat. Orang yang mati syahid, banyak lagi dalam bab syafaat yang telah kita baca dulu. Sebab yang ke-8, afu arhamur rahimin min ghairi syafa'ah. Allahu Akbar. Keampunan Allah yang Maha Pengampun tanpa mana-mana syafaat. Ya Allah, irhamna ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, berilah rahmat pada kami, ya Allah. Keampunan Tuhan. Tuhan tengok hamba dia ni, aku dah maaf ni. Kuasa dia. Tak ada siapa boleh menghalang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Allah Ta'ala tidak mengampun orang melakukan syirik pada dia. Orang buat syirik, ini tak ada harapan lah. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang lain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, orang yang tak buat syirik syaratnya. Dia mati dalam beriman, Allah Ta'ala mungkin ampun dia. Segala kesalahan dia lepaskan. Surah An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa ayat 48 dan juga ayat 116. Dua kali ulang dalam ayat ini. Ini kan kita dengar cerita hadis bitaqah dipanggil hadis kad kredit. Bila orang ni sebut apa ni, Tuhan tayang semua perangai-perangai dia lepas, akhir sekali Tuhan kata, buat naik bis dia ditapah. La ilaha illallah dia. Dia tak akan baca timbangnya, la ilaha illallah tu berat. Saya kata aku maaf.
segala salah tadi dimaafkan. Masuk dalam surga. Allahu Akbar. Sebab yang ke-9, du'aul mu'minin, Allahu Akbar, wastighfarun fil hayati wa ba'dal mamat. Doa orang-orang mukmin dan istighfar mereka semasa hidup dan selepas mati. Ini kita nak sangat ni. Yang perlu sangat kita kepada anak-anak yang soleh ni lah dia benda ni. Doa anak-anak yang soleh kepada ayah dia sendiri. Ayah mati dalam kubur, anak doa. Ataupun doa orang mukmin. Kan selalu kita sendiri berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, beri ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang dahulu yang telah beriman. Mari oleh kemudian doa kita pula. Doa ni bersambung. Dalam khutbah imam mesti kena baca dalam khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ada? Jadi imam kena baca dalam khutbah ni setiap minggu. Ya Allah, berikanlah keampunan mukmin dan mukminat. Ini termasuk doa orang mukmin. Jadi dengan sebab doa orang mukmin dan istighfar semasa kita hidup dan lepas kita mati, kita dapat pahala. Dia cerita dalam hadis Nabi SAW, pasal orang ni masuk dalam syurga, dia dapat darjat yang tinggi, darjat di atas. Dia tahulah berangan dia atas dunia dulu gaji setara mana. Lebih kurangnya kita lah tak. Puasa sunatnya tak berapa, baca Quran tak nampak mata, nak zikir lengah mulut, macam-macam alasan ada. Tiba-tiba masuk dalam syurga, belum darjat tinggi. Hai, bukan tempat saya ni, tak padan ni amalan aku ni. Dia tanya malaikat, ya malaikati, macam mana saya boleh dapat sini? Malaikat kata, istighfar waladika laka, dengan istighfar anakmu kamu darjat yang tinggi. Kira lah anak tuan-tuan. Kalau anak terlepas dah, cari cucu, biar ngaji agama. Biar boleh kata kepada kita pagi, petang, siang, malam, Allahumma ighfir li wa li walidayya. Ya Allah, ampun pada aku, dua ibu bapa aku, nenek, tok ayah aku. Dia ni kata. Ni. Doa orang mukmin. Lepas kita mati ke, masa kita masih hidup ke, kita akan dapat manfaat daripada ini. Sebab yang ke-10, pahala yang dihadiahkan kepada orang mukmin. Pahala yang dihadiah. Ma yahdi lil 'abdil mu'min yuhdal lil 'abdil mu'min min thawabin sadaqatin aw qira'atin. Pahala yang dihadiahkan kepada seorang seperti pahala sedekah. Kita bila dapat duit, dapat gaji kau, jual getah kau, jual kelapa sawit kau, jual pok kau, ikutlah. Boleh biti dia masuk tabung masjid selalulah. Jumpa tabung yang pertama, ini saya punya. Jumpa yang kedua, ayah. Jumpa yang ketiga, mak. Itu ibarat kata lah, tak syarat dia tu. Ambil duit ke, Allah bulan ni Masya Allah banyak tu nampaknya. Kepala RM300. Ustaz, silakan. 300. Saya, mak, ayah. Dia kalau wisata orang lain, bila untuk nenek kita, isteri kita, suami kita. Pahala yang kita buat tu sampai kepada dia. Tanpa syarat lah kita. Ini masyarakat Melayu ni tak tahan ya. Dia bersyarat. Nak buat pahala, tapi bila orang pergi rumah dia agak banyak kerja pula. Nak panggil makan 4-5 kerja tu buat. Ustaz kena cukup kepala budak dulu. Lepas tu kena mengatik dulu. Lepas tu banyak kerja. Orang panggil. Nunggu pahala senyap-senyap ya. Masuk. Bagi derma budak-budak miskin. Bagi makan. Buat orang nasi buku. Tak anggur masjid. Siapa dia sudah makan sila-sila ambil. Pahala pula tu. Tak payah nak pergi rumah payah. Tak ada orang nak pasal pinggir hari ni. Tak usah pergi pasal pinggir. Bubuh dalam plastik siap-siap. Mari tengok tangga. Berapa orang ada pelajar kita sini? 100 orang belajar. Oh ya, Ustaz esok cakap budak tak payah masuk. Saya mari tak nasi. Budak-budak ambil. Kalau boleh makan 7 hari. Tiap minggu ada satu malam kita berjamu. Makan 7 hari tak ada. Menggopuk jual boleh sekali. Makan apa boleh? Makan 30 hari. Ikutlah bila boleh biti buat makan. Saya siap dah anak saya. Nak usul buat sedekah saya ni makan 7 hari. Sekali tu dia buat pandai kau. Cukup. Soal. Yang kita naknya kalau boleh setiap minggu buat sedekah pada mak ayah. Tak boleh setiap minggu, sebulan sekali. Tak boleh sebulan, makan 40 hari sekali. Tak boleh juga 100 hari. Jangan tak boleh juga pada 100 hari. Tahun sekali. Tak boleh tahun sekali juga. Hangit lah bakirnya, kopitnya. Apa kerja lagi tu? Tak? Sedekah. Sedekah boleh. Atau pahala bacaan. Qiraah.
Kita baca, kita hadiah pahala ke dia. Tapi jangan itu hadiah orang mana gila kita je. Baca sekali-sekala kita tengok baca. Itu. Atau pahala ibadat haji. Ibadat haji. Kita haji, sedekah pahala dia. Kalau ibadah haji, pahala umrah. Dan seumpamanya, kerana telah ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang mukmin yang mati dapat manfaat daripada usaha dan kerja orang yang hidup dengan dua perkara. Tengok. Kita sudah mati, kita dapat daripada usaha orang hidup ni dengan dua perkara. Pertama, barang yang si mati telah usaha pada masa hidupnya dan berkekalan sampai selepas matinya. Kita sendiri buat. Kali ni kita tanya, kalau kita pondok doa apa asrama, aku bagi asrama. Tekak buat. Asrama tu kekal situ, orang duduk situ, orang duduk baca Quran, duduk mengaji itu. Selagi itulah benda tu berjalan terus, kita duduk kubur, mari, saham tu masuk. Hari-hari masuk. Kang. Buat masjid, buat surah, wakaf Quran, apa sajalah. Beli tanah wakaf, hadiah pada orang pakai miskin. Beli gali telaga untuk orang minum. Semua ni dia panggil wakaf sabik jariah. Sedekah jariah ni maksudnya sedekah yang berterusan. Sedekah jariah maknanya sedekah yang berterusan. Kita buat jalan raya, selagi orang guna jalan nak pergi masjid, nak pergi mana, pahala boleh. Buat masjid, selagi orang duduk solat situ, pahala boleh. Beli kipas, selagi duduk musim orang sembahyang tu, pahala boleh. Jadi dia panggil sedekah jariah. Yang kita buat sendiri masa kita hidup sampai kita mati pun duduk jalan lagi. Kerana sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salatin, sadaqatin jariyatin, aw waladin salihin yad'u lahu, aw ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi." Rawahu Muslim wal Bukhari fil Adab al Mufrad. Wal Bukhari fil Adab. Maksudnya apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalannya melainkan 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah tadilah kita cerita. Wakaf pun dia panggil sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Yang kedua, anak yang soleh yang berdoa padanya. Kalau tinggal anak nama soleh tapi dia tak sembahyang, tak jadi. Ini ada kata saya alhamdulillah anak soleh tak tinggal. Engkau pun nama soleh kan anak kita. Anak soleh. Atau bahaya dia nama soleh. Dia tak anak soleh. Tak jadilah. Anak yang berdoa pada ayah. Yang ketiga, atau ilmu yang dimanfaatkan selepasnya. Kita ajar pada orang ajar pula pada orang lain. Orang buat amal dengan ilmu kita. Allahu Akbar. Panjangnya hidup. Dia kata siapa yang nak hidup panjang, mengajar orang ilmu. Sebabnya selagi anak murid kita ajar ilmu kita, anak murid dia ajar pula, anak murid dia naik belakang ketuk burung. Pak kata, oh saya tak mesti nak mengajar dah ustaz, tua dah, mata tak nampak dah. Beli kitab wakaf budak-budak dia jangan. Dengan sebab dia mengaji kitab kita tu, dia baca kitab tu pula, boleh pula pahala kita. Mudah tak mudah pahala? Mudah. Tapi dia kata payah. Yang kedua, yang pertama tadi, pahala yang dapat untuk orang mati dah. Yang pertama, amalan hak dia sendiri buat masa dia hidup. Yang kedua, doa dan istighfar orang-orang Islam. Amalan sedekah dan ibadat haji. Hak ni boleh. Tetapi ulama berselisih pada ibadat tubuh badan seperti puasa, solat, bacaan Quran dan zikirnya. Jadi, siapa kata dapat pahala kepada orang mati? Ni, kita puasa, kita semaya, baca Quran, sedekah orang mati, zikir, siapa kata apa? Menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur majoriti ulama salaf mengatakan sampai pahala amalan tersebut kepada orang mati. Sampai pahala. Tetapi menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Tengok. Terbalik sini. Pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukilkan dalam kitab ini dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Dan mazhab Maliki mengatakan tidak sampai pahala tersebut kepada orang mati. Tak sampai pahala. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, kita kata kita ni mazhab Syafi'i, kita nak ikut Imam Syafi'i, tak sampai pahala kepada orang mati. Benda-benda yang kita buat. Tapi mazhab lain dan ulama-ulama mutaakhir Syafi'i mengatakan sampai pahala kepada orang mati. Kerana itulah Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi, ya, dia sebut dalam kitab dia Ar-Ruh 35 dalil sampai pahala kepada orang mati. Ibn Qayyim ni mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i.
Dan Ibn Abil Izz Al-Hanafi ini, yang kita baca sekarang ini, nukilan daripada kitab dia ni, juga mengatakan sampai pahala kepada orang mati. Tapi Imam Syafi'i kata sampai. Ulama-ulama Syafi'i yang mutakhir sampai pahala. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa si mati mendapat manfaat. Ini dalil pandangan jumhur. Majoriti ulama yang mengatakan sampai pahala tadi daripada amal, mendapat manfaat daripada amalan orang yang hidup yang ia tidak mengerjakan, ialah firman Allah Taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, para muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah keampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami. Nah, ini dalil bahawa orang yang didoa sampai. Suratul Hasyri ayat 10. Allah memuji mereka kerana mereka beristighfar kepada orang-orang mukmin sebelum mereka. Jelaslah bahawa orang-orang yang mati mendapat manfaat daripada istighfar orang-orang yang hidup. Jadi istighfar, doa anak-anak ni kepada orang mati, ini ittifaq sampai pahala kepada orang mati. Yang kita sebut tadi, yang khilaf tadi, baca Quran, pahala-pahala lain yang tidak masuk, yang masuk dalam bab istighfar dalam hadis-hadis yang ada di sini. Dalil yang menunjukkan si mati dapat manfaat daripada doa orang yang hidup ialah ijma' ulama menyuruh berdoa kepada si mati dalam solat jenazah. Jadi solat jenazah ni selepas takbir yang ketiga, kita diminta supaya berdoa kepada mati, mayat. Doa tak doa kita? Doa. Jadi ijma' ulama, sepakat ulama mengatakan ini doa kalau tak ada faedah, doa tak sampai, buat apa doa? Ugi kerja kita. Doa kita tak. Doa Allahumma fillahu warhamhu. Itulah. Dan hadis yang membawa doa-doa dalam salat jenazah adalah banyak. Cuma saya nak ingat sekali lagi, doa itu dibaca di mana? Di dalam takbir yang ketiga. Kita ni salah tempat. Dalam takbir ketiga baca rekah ya. Lepas tu lepas maya baru baca pula. Salah tempat. Tepat dia nak doa di mana? Nabi kita ajarnya di dalam takbir yang ketiga. Apalah doa tu? Pakailah berpuluh tahun tak ingat. Berapa banyak nasi buku dah kita dapat. Nak doa kau tak erti. Kau banyak. Cari dia. Begitu juga doa selepas dikebumikan si mati. Lepas mati orang mati dah pun, kita boleh teruskan doa kita. Allahumma fillahu. Kerana ada dalam hadis yang sabit Nabi kata, bila lepas kita kebumikan jenazah, Nabi kata, is'alu li akhikum mustabat fa innahu al-ana yus'al. Doalah Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala teguhkan hati saudara kamu ni, kerana dia sekarang sedang ditanya. Malaikat parisa ditanya. Jadi kita doa, ya Allah, Allah masabbithu, Allahumma fi. Duduk atas kubur, jangan duduk buah. Tengah duduk kubur jenazah tu, jangan duduk kesek banyak. Jangan duduk buah. Doa, Allahumma sabbithu, Allahumma fi lahu. Ya Allah, tetapkanlah pendirian dia. Ya Allah, berilah keampunan kepada dia. Sampai sudah kubur jenazah. Ni dia lagi ulah dalam atas kubur. Baik dosa pergi, kena ulah. Dan Rasulullah SAW telah mengajar para sahabatnya bila menjari kubur, hendaklah berdoa. Nabi kata ajar macam mana? Assalamualaikum ahlad diyab minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Maksudnya, Assalamualaikum wahai ahli kampung. Ni kampung dalam tanah ni, kampung ahli kubur ni. Dari kalangan para mukmin dan muslimin, kami insya-Allah akan mengikuti kamu. Nabi juga kita pun tak? Nabi tak ada masa lagi ya, tunggu dah masa. Kami minta keselamatan bagi kami dan bagi kamu. Kita minta selamat, kita selamatkan dia dari kubur. Kita pun minta selamat. Dia mati dengan husnul khatimah. Jangan mati tak kena jalan. Dalil yang menunjukkan sampai pahala sedekah kepada si mati ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu? Qala na'am, muttafaqun alaih.
Wal lafzu li Muslim. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya ibu saya telah mati terkejut. Maka tidak sempat berusiat. Dan saya sangka kalau ia sempat bercakap, ia akan mengeluarkan sedekah. Dia akan berusiatlah, dia akan suruh sedekah. Harta dia ada juga. Apakah dia akan mendapat pahala jika saya bersedekah?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sedekahlah kepada mukmin." Hadis ni muttafaqun alaih. Bukhari Muslim riwayat hadis. Jadi maknanya kalau kita sedekah kepada mak ayah kita yang mati, boleh pahala. Sedekah banyak. Sedekah hari-hari sedekah. Tak ada banyak sikit. Beli nasi 3 bungkus, sedekah. Ayah, mak, aku 3 kali. Hadis yang seerti dengan hadis ini masih banyak lagi. Dan dalil yang menunjukkan sampai pahala puasa kepada si mati ialah hadis Aisyah juga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu," muttafaqun alaih. Siapa yang mati sedang ia terlekat puasa, tertinggal puasa, sebab dia sakit, dia uzur, dia macam-macam lah yang tak dapat nak puasa, wajib puasa wajib. Hendaklah walinya berpuasa menggantikannya. Wali dia lah kena puasa. Dalil yang menunjukkan sampai pahala ibadah haji ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata apa tadi? Anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Inna ummi nazarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha?" Qala hujji anha. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu? Uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Rawahu al-Bukhari. Seorang perempuan daripada kabilah Juhainah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Sesungguhnya ibu saya telah bernazar akan mengerjakan haji. Dan ia tidak sempat mengerjakannya hingga dia mati. Apakah saya mesti mengerjakannya sebagai gantinya? Bolehkah saya ganti haji dia? Sebab dia bernazar. Bila nazar jadi wajib. Bagaimana pendapat engkau sekiranya ibu engkau?" Jadi Nabi kita selalu tanya. Yang bertanya. "Apa pendapat engkau sekiranya ibu engkau terlekat hutang? Makmu ada hutang. Adakah engkau mesti membayarnya?" Jawab dia. Orang yang bertanya ni, "Ya. Mestilah dia kena bayar hutang dia." Nabi kata, "Uqdullah, tunaikanlah hak Allah. Lebih aula, lebih diutama ditunaikan." Jadi hak Allah Ta'ala tu lebih utama lagi mau kena tunaikan. Ambil, bayar hutang makmu, dia haji. Hadis riwayat Bukhari. Hadis-hadis tersebut tidak berlawan dengan firman Allah Ta'ala. Hadis ini tidak berlawan dengan firman Allah Ta'ala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Maksudnya dan bahawasanya seorang manusia tidak memperoleh selain daripada apa yang telah diusahakan. Ini kalau kita tengok ayat ni kan, kok dia usahalah boleh ya. Lepas pada itu tak ada putus hubungan dah. Allah panggil putus kontak dah. Ini suratul Najm ayat 38. Dan tidak berlawan dengan firman Allah Ta'ala, "Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Maksudnya seorang itu mendapat pahala daripada kebajikan yang diusahakannya, dia mendapat seksa daripada kejahatan yang diusahakannya. Hak dia ya boleh. Orang lain apa kena dengan dia? Jadi zahir ayat ni tak dapat. Tapi surah Al-Baqarah ayat 286 dan hadis-hadis tadi juga tidak berlawan dengan firman Allah, "Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan tidak dibalaskan kamu melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Surah Yasin ayat 54. Jadi macam mana kita nak taufikkan ayat Quran ini? Imam Syafi'i rahimahullah, di antara dalil-dalil dia yang tak sampai pahalanya, "Wa an laysal insan illa ma sa'a." Ayat Quran ini kata manusia ni hak dia buat ya boleh. Hak tak dia tak buat tak dapat. Jadi tak dapat pahala kepada orang mati. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi apa penjelasan ulama di sini? Huraian ulama kita lihat nanti.
Kerana seorang manusia yang menjadi Muslim dan ikatannya dengan saudara Muslim yang lain dengan ikatan ukhuwah, persaudaraan dan iman. Pergaulan yang mesra dan kebaikannya yang dicurahkan kepada manusia, kasih sayangnya kepada mereka adalah termasuk dalam usahanya yang menjadikan mereka berdoa. Betul ke tidak? Pasal apa orang doa kita? Sebab kita beriman, kita berkasih sayang dengan dia, kita ada hubungan keluarga kita. Sebab usaha kita tak usaha kita. Usaha kita. Menghadiahkan pada amalan taat kepadanya. Jadi menyebabkan dia nak hadiah pahala tu, nak sedekah pada kita pahala sebab apa? Sebab kita baik dengan dia. Perbuatan itu adalah hasil daripada usahanya. Maka si mati yang mendapat manfaat daripada hadiah pahala yang disampaikan kepadanya oleh saudaranya yang hidup, tidaklah berlawanan dengan ayat-ayat tadi. Tak berlawan. Dan ayat-ayat itu adalah ayat muhkamah. Ayat yang teguh, bukan kesamaran. Yang tidak boleh ditakwilkan. Ayat-ayat itu melambangkan keadilan Allah, memberi pengertian bahawa tidak diseksa seorang dengan sebab dosa orang lain, dan tidak diambil salah seorang dengan sebab kesalahan orang lain. Seperti hukuman yang dijalankan oleh raja-raja dan pemerintah-pemerintah di dunia ini. Raja buat zalim, kita boleh negeri dia, kita tak jadi zalim, kecuali kita jadi sokong dia juga. Apa dia juga lah kita apa? Kita ada anak, kita tak didik anak kita dengan baik, dia menyebabkan anak kita tak salat, tak tutup aurat. Kita sebagai bapa kena bertanggungjawab. Sebab hasil usaha kita lah anak kita jadi punah. Tapi kalau setelah kita didik dia, boleh pelajari agamanya sempurna, kita ajar dia siapa mengaji yang begitu lengkap, tinggi dah, ilmu agama lengkap, tiba-tiba dia sendiri kacau pula, tak tutup aurat dia sendiri, tak semayat, itu lepas tanggungjawab kita. Tapi kalau kita tak didik dia, bini kita, isteri kita tak jaga betul-betul, tak nasihat dia betul-betul, lock dia nak dipakai berapa dia, maka macam ibu siap ke ibu apa yang tidak Islam tu, ikut mula, asal kamu jangan, boleh faedah lah kita. Walaupun orang lain, itu dia panggil kaitan tu ada. Tapi kalau orang lain semua sakak, orang ni sebelah rumah kita orang ni orang lain, dia tak semaya, tak naik atas kepala kita, tapi kita kena maklum kat dia. Maya ni wajib, maya ni kena nasihat tu kena ada. Jadi kalau kita sekapur orang buat jahat kena atas kepala kita belakang, nyanyilah kita. Ini keadilan Allah. Dan memberi pengertian bahawa tidak beruntung seorang itu melainkan dengan amalan yang dikerjakan, supaya hilang perasaan tamak dan cita-cita seorang kepada amalan bapaknya, neneknya dan gurunya. Aku tak apa, tak buat amal banyak pun. Sebab apa? Saya aku kan orang baik. Duduk angin-angin nak ambil hak ayah amalan. Ini dia panggil bahaya. Bahaya ke tak bahaya? Bahayalah sebab kita nak tupai bahaya orang. Sedangkan kita tak tahu apa Allah ke mana pun. Itu dia panggil, itu masalah yang ada. Supaya hilang tamak dan cita-cita seorang kepada amalan bapaknya, neneknya dan guru-gurunya. Tetapi harus diberi perhatian bahawa di sana ada beberapa adat istiadat dan perkara-perkara bid'ah, perkara yang tidak baik, yang tidak termasuk dalam pengertian hadis-hadis yang tersebut. Jadi kena tengok juga. Tidak ada dalil syarak dan tidak ada seorang ulama pun mengatakan harus berbuat demikian. Cuma mereka berselisih tentang apakah harus mengupah mengajar Quran. Kita ajar Quran, kita boleh ambil upah ke tidak? Adapun, jadi kalau kita kata ustaz tak boleh ambil upah, dia kena mengajar Quran lillahi ta'ala. Lepas tu kita pergi rumah dia, kita beritahu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ustaz ngaji Quran? Ustaz pergi noreh. Mari malam pula ustaz pergi Mekah ikan. Mari malam pula ustaz pergi habak buru. Pasal nak cari makan lah dia apa? Terus bila nak mengaji, maka ketika itu boleh para ulama mengatakan kita beri bayaran kepada ustaz ni supaya dia jangan pergi lain. Ustaz jangan pergi lain. Tunggu masjid 24 jam, belanja dapur, belanja pakaian, belanja nafkah, kami beli. Bukan belanja raya Quran, belanja hidup dia supaya dia tak pergi lain dan dia boleh mengajar dengan penuh. Itu dia panggil kita mengambil upah orang yang mengajar Quran supaya dia tak lagi mana-mana. Quran tak boleh nak ambil upah dalam dia Quran. Semuanya ada lagi lah berlaku sini tentang sahabat yang dibaca Quran kepada orang yang kena gigit kaki dia, kena gigit sengak di benda tu kan.
Jadi panjanglah kita bahas dalam ayat itu. Yang kita nak kata di sini apa dia? Adapun mengupah membaca Al-Quran dan hadiahkan pahala bacaannya kepada si mati. Kita upah orang. Mung baca Quran raya aku 2 kali. Ambil duit RM200. Lagu mana ni? Atau mengupah orang melakukan salat. Kamu tulis mayat aku. Puasa dan hadiahkan pahala kepada si mati. Maka tidak ada khilaf perselisihan tentang tidak harusnya. Upah tak boleh. Sebab benda-benda ini benda ikhlas. Amalan ini amalan ikhlas. Jadi kalau kita upah, orang itu buat kerana pitih ke kerana ikhlas? Kerana duit. Boleh duit lah dia. Kalau kita nak buat sedekah berapa, kita sendiri yang buat hadiah kepada dia. Bahkan yang harus ialah membaca Al-Quran dan hadiahkan pahala bacaannya kepada si mati dengan cara suka hati. Kita baca, kita sedekah dia. Dan kehendak orang yang baca sendiri dengan tidak ada upahannya. Jadi ini perbahasan panjang lah. Kita kena bahas tadi 2 perkara yang berbeza. Yang pertama, tak sampai pahala telah berpahala kepada orang mati, jawabnya sampai. Cuma kadang-kadang tak kena cara. Macam mana dia buat? Kita nak suruh dia buat orang mati buat, tapi dia buat dengan cara mana? Dengan cara kena upah. Dengan cara upah. Jadi dalam kitab kita ni pandangannya dia upah. Upah ni tak sah. Tak jadi. Nah, kalau dia salah, sampai pahala. Jadi kita ambil jalan yang terbaik, iaitulah masalah pahala ni biarlah kita buat dengan cara ikhlas, tidak dengan cara sobukkan dengan bayaran baru orang buat kerja. Dalilnya kalau suruh baca Quran, tak baca. Muka baca Quran malam dia, tak baca. Rempah 30 ya. Siap sejuk baca selalu. Baca tak baca. Itulah di antara perbincangan ya. Jadi kita kena asing di antara pahala sampai cara tu kena baiki. Banyaklah cara yang tak kena dalam masyarakat kita ni. Jadi kita tidak nak bahas panjang di sini. Alhamdulillah dalam kitab kita ni 10 perkara ni. Dalam bahasa Arab kata asyaratun. 10 perkara yang boleh menyebabkan gugurnya dosa, terhapusnya dosa seorang itu dan naik darjah dia dapat pahala 10 perkara. Binah wa asyrati asbab 10 perkara. Jadi alhamdulillah kita telah baca 10 perkara tadi. Kita ulang balik. Yang pertama apa dia? Dalam terjemahan dia tulis 12 sebab. Baiki, bukan 12, 10 sebab. 10 sebab. Dalam bahasa Arab ada 10 sebab. Yang pertama taubat. Ingat balik. Dia panggil ulang balik. Yang pertama taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga terkena sabar dalam menanggung musibah, bala bencana. Melakukan kebaikan. Yang ketiga melakukan kebaikan. Yang keempat sabar dengan musibah. Yang kelima azab kubur, na'udzubillah lah, kita minta berlindung. Yang keenam huru hara hari kiamat. Yang ketujuh syafaat, pertolongan orang-orang yang diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk tolong orang. Yang ke-8 keampunan Allah yang maha pengampun tanpa mana-mana syafaat. Yang ke-9 doa orang mukmin dan istighfar mereka semasa hidup dan serta hati. Yang ke-10 pahala yang dihadiahkan kepada orang mukmin. Tak kira pahala doa, pahala sedekah, pahala-pahala lain yang sudah ada dalam kitab kita ni. 10 perkara. Tilka asyaratun kamilah. Maka dengan ini alhamdulillah tamatlah perbincangan kita di dalam kitab iman, rukun dan hakikatnya sebanyak 41 siri. Kita mula baca dulu pada 5 hari bulan 11, 5 hari bulan Zulqaidah tahun 1431 dan bersamaan dengan 13 hari bulan 10 tahun 2010. Kita khatam pada hari ini, iaitulah pada berapa? 17 hari bulan Safar tahun 1433. Bersamaan dengan 11 hari bulan 1 tahun 2012. Sebanyak 41 siri pengajaran kita di masjid kita, Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah rakaman 41 siri ini akan kita sebarkan
kepada sahabat-sahabat kita yang tak hadir, mereka boleh belajar juga kitab ini insya-Allah. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.